Ya, ni salah satu lah. Saya nampak penat YB dan juga pimpinan PH ni umpama macam firefighting lah. Jadi bomba padamkan api dalam. Sebelum ni isu logo. Apabila ahli sendiri, penyokong sendiri mungkin mempersoalan, mempertikaikan apa logo, tapi dah dijawab. Dan kali ini ada satu pula yang kita nampak mereka-mereka yang terlalu ambitious. Untuk terutamanya lah kelompok-kelompok muda ni untuk bertanding sekali kan. Apabila sejumlah kerusi yang telah diagihkan bersama 3 parti ni, Pakatan Harapan dan juga PKR, dan apabila datangnya muda, terlalu bermurah hati dilihat pimpinan Amanah, DAP memberikan kerusi-kerusi ini pada mereka. Dan juga sudah mula bercakap umpama orang kata kera di hutan disusukan, anak sendiri tak diberi ruang, yang lebih memberi, orang kata apa nak panggil ayat ni tu yalah, beri muka pada luar, sedangkan dia dalam tiri kan, dia anak tiri kan. Sedangkan dalam parti sendiri ada sayap pemudanya yang boleh diketengahkan. Jadi dia boleh ketengahkan. Jadi macam mana YB rasa, adakah pimpinan ni tak dengar pandangan-pandangan suara-suara muda ni? Nombor satu, kita memang ada calon-calon daripada pemuda. Itu adalah atas kerusi-kerusi amanah. Dan amanah telah diberikan 20 keseluruhannya lah, berbanding dengan jumlah yang kita bertanding pada PRU 14, di mana kalau tak silap saya kita bertanding 12. Lebih sekarang. Sekarang ni kita dapat 20. Dan daripada 12 yang kita bertanding, kita telah menang 9. Tapi menang 9 itu sekalipun, itu adalah sebahagian daripada sokongan, hasil daripada sokongan yang telah diperolehi oleh PH keseluruhan, yang pada ketika itu termasuk Bersatu. Sekarang ni bila kita dah dapat 20, PKR pun ambil 20, DAP diberi 16, lebih daripada dulu. Yang dulu pun DAP bertanding 14, sekarang ni dia dapat 16. PKR dulu pun dia bertanding, saya pun tak berapa sure lah berapa, tapi dia menang 5 kalau tak silap saya. Sekarang ni dapat 20. So bila dah agih begitu, dah dipersetujui, terpulang pada parti masing-masing untuk nak runding kerusi-kerusi dengan parti-parti yang lain. Bukan untuk runding dengan sayap parti sendiri. Yang jumlah kerusi yang untuk amanah yang kita nak bertanding, kalau tak silap saya sekarang ni adalah 14. 14 kan, kalau tak silap saya lah. 14 ni kita runding lah sama-sama kita. Tu pun dah bertambah dah daripada 12 yang kita bertanding dulu. So kita menang 9 dulu. So kita runding di kalangan kita untuk kerusi-kerusi amanah. Yang kerusi-kerusi untuk parti lain, memang kita beri parti lain, pasal parti lain ada sokongan dia yang tersendiri. Kalau kita juga sokongan tu kekal dengan sokongan yang ada pada amanah lah, tak bertambah lah, tak ada tambah nilai. Dia jangan tengok ni pasal dia muda, patutnya kita beri pada golongan muda dalam parti. Kita kena akui bahawa setiap parti ada dia punya penyokong. Setiap parti ada dia punya penyokong. Maka bila kita ada kerjasama dengan parti lain, maka kita akan dapat sokongan daripada penyokong parti lain itu. Dan yang akan dapat sokongan daripada parti lain ini, katakan yang muda, dia ada penyokong dia, maka bila disertakan dia dalam grup tim kita, maka calon-calon amanah, sama ada yang tua ataupun yang muda, akan dapat sokongan daripada penyokong muda juga. Tu kita kena faham, inilah politik. Inilah kemahiran, strategi, khemah, kebijaksanaan. Ini yang dikatakan pendekatan yang realistik, bukan emosi. Yang ni yang cakap pasal anak tirikan lah, ini semua nak main emosi. Persoalannya, kalau kita beri pada pemuda dalam amanah, kan, kita tak beri pada parti lain lah, pada pemuda dan sebagainya, kita sama kita je bagi, kan, maka apa nilai tambah yang akan kita perolehi? Yang sokong amanah tetap akan sokong
akan sokong kita. Tu je lah. Itu je. Tak adalah yang daripada parti yang lain. Samalah macam kita. Oh, kenapa pertikai? Kenapa kita tak bagi yang kursi PKR tu kita bagi pada PKR? Kenapa kita tak ambil kursi PKR? Kenapa DAP kursi kita bagi pada DAP? Kenapa tak ambil kursi DAP? Ya, bagilah semua, lalu kita jangan anak tirikan ahli-ahli kita. Kita ambil semua 56. Barulah tak anak tirikan sesiapa. Tapi ini bagi PKR, bagi DAP. Kenapa? Kerana ada nilai tambah yang sokong kita, bukan sekadar penyokong Amanah, tapi juga penyokong PKR, juga penyokong DAP, dan bila kita masukkan muda, dan juga penyokong muda, dan kalau masukkan pejuang, dan juga penyokong pejuang, dan sebagainya. Ini benda kalau kita fikir dengan rasional, kita senang faham. Tapi kalau kita fikir dengan emosi dan ada agenda kita sendiri, pasal kita rasa muda pun nak, pemuda kita pun ada yang nak jadi calon lah, inilah apa, tak payah cerita strategi lah. Cakap je lah terus terang, aku nak jadi calon. Senang, semua orang tak ada hujah lah kan. Awak nak jadi calon, aku tak boleh buat apa-apa lah kan. Tapi kalau kita nak hujah atas dasar rasional, atas dasar logik, kan, atas dasar kebijaksanaan, fatanah, sifat Nabi, yang saya ingat lagi almarhum Tok Guru Ni Aziz, dia beritahu, dia pernah cakap dengan saya lah, saya dengar dia cakap, dia kata dulu saya pun terfikir, kenapa nak ada fatanah ni, sedangkan tindakan Nabi SAW semua dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nak ada fatanah, kebijaksanaan? Kerana ada juga yang mana Allah serahkan kepada Nabi, untuk memikirkan, untuk membuat keputusan, dengan menunjukkan kebijaksanaan supaya manusia lain semua boleh ikut jejak langkah Nabi, kan? Gunakan kebijaksanaan, fikir, strategi lah, inilah dan sebagainya. Ada orang kata, oh ni strategi ni semua tak payah, kita pegang kepada apa ni Allah yang pandu kita, tak payah fikir. Tu minta maaf lah, tu terlalu memudahkan dan menafikan sifat fatanah yang wajib atas Nabi, yang kita pun nak kena ikut, kita pun kena ada kebijaksanaan, bukan dipandu dengan emosi, bukan dipandu dengan agenda sendiri nak jadi calon dan sebagainya, tetapi dengan kebijaksanaan macam mana nak memaksimalkan undi untuk calon-calon kita. Sebab itulah katanya disebabkan memberikan kerusi yang memang kelas A bagi Amanah, itu pun diserahkan salah satu. Yang kedua pula, ada yang mengatakan yang kepimpinan umpama kurang sensitif pula. Ialah ada muda di mana parti muda ni mengeluarkan kenyataan yang tertentu yang mengatakan adalah gambar pasal rasuah dan melibatkan Pakatan Harapan sekali lah, yang umpamanya satu tempelak kepada Pakatan Harapan. Jadi apabila dapat kerusi, diorang kata baru tarik balik, orang kata berita yang pernah dikeluarkan tu, yang katanya menghentam juga Pakatan Harapan. Jadi bagi mereka kata pimpinan tak sensitif benda tu. Saya tak tahulah betul tak betul. Pasal kalau tak silap saya tu kerana kononnya mengkritik Pakatan Harapan kerana MOU. Tu masalah kan? Tu. Kalau tak silap saya. Tapi muda tak pernah kritik pasal MOU. Malahan muda, Syed Saddiq pernah kata dia pun nak tanda tangan. Banyak kali dia sebut dia pun nak tanda tangan, tapi oleh kerana pada ketika itu parti itu belum ditubuhkan, maka atas dasar peribadi sebagai ahli parlimen yang bebas, maka pihak kerajaan dia orang kata dia tak boleh terima. Tapi bila dah dibentuk parti itu, sekarang ini saya difahamkan memang sedang diusahakan untuk nak tanda tangan bersama MOU itu. Dan kita tengoklah dalam parlimen, bila dalam parlimen dia serang Barisan Nasional, kan, Ismail Sabri, Mahyudin dan sebagainya. Janganlah kita nak orang ni semua kena puji kita. Tak boleh kena semua puji, you are the best lah, barulah kita nak bekerjasama. Harap kita janganlah bersikap begitu. Kalau dia ada benda-benda yang dia tak setuju, dia tubuhkan muda, dia tak masuk PKR, dia tak masuk DAP, dia tak masuk Amanah, tu hak dia lah. Tapi yang penting biar kita ada satu wawasan yang sama, iaitu kita nak jatuhkan kerajaan yang pasti akan mempertahankan kleptokrat ini, dan kiranya kalau UMNO menang di Johor, mereka akan percepatkan GE dengan tujuan supaya Najib dapat kembali sebagai Perdana Menteri. Ini memang diwawarkan begitu. Kerana itulah sebabnya Najib tu masih lagi ditonjolkan lah, dan sebagainya.
Yang persoalan yang pertama tadi apa dia yang cakap tadi saya pun dah lupa dah. Tadi tengok tadi firefighting tadi yang kedua kan. Yang pertama tadi soal ya strategi dibincang secara terbuka. Oh, strategi bukan tu pasal sekarang ni dunia maya ya banyak perbincangan lalu kalau kita tak jawab maka orang yang mana yang menimbulkan kekeliruan ini dan persepsi yang tidak tepat ini dia akan dilihat sebagai mempunyai hujah ya kerana kita tak jawab ya, lalu kita kena jawab tapi yang kita jelaskan secara umum ya. Soal berikan kerusi yang grade A itu tunjuk kejujuran ya dalam kita berpakat ya. Kalau kita nak berpakat tapi kita beri dia semua kelas F punya kerusi apa punya pakatan macam tu. Penyokong nak harap macam tu lah kan. Yalah, tu yang kata tak ada kebijaksanaan. Sedangkan walaupun kita bagi dia kerusi kelas A, dia satu kerusi je. Ya, dia menang kerusi tu satu kerusi. Ya, dia pula akan membantu kita untuk memenangkan kerusi-kerusi yang lain walaupun mungkin kelas B tapi menang, dia jadi satu kerusi juga. Selalu dalam dewan dia tak nengok majoriti kamu banyak mana. Kalau majoriti kamu 10,000 dengan kerusi yang majoriti 2 sekalipun, bila dalam dewan kamu satu kerusi, dia satu kerusi. Betul. Kan? Lalu yang penting kita nak ialah satu pakatan dan kerjasama yang mantap. Ya, yang mantap. Yang saling membantu. Ya, supaya bukan sekadar kelas A kita menang, tapi juga kelas B. Dan kalau boleh dengan kelas C sekalipun, kita boleh menang kerana adanya saling sokong menyokong yang memaksimalkan undi untuk kita. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Ya, bukan pasal bodoh lah apalah ni semua itulah yang saya katalah yang nak pakai emosi lah, tak sensitif lah, inilah itulah. Kalau kamu rasa kamu yang lain ni semua rasa mereka semua lebih pandai daripada pemimpin, ya, buatlah parti sendiri kan. Minta maaf ya. Tapi kalau kamu rasa okeylah kamu dah pilih pemimpin, beri amanah kepada mereka, wajib kamu sokong dia ya. Tapi kalau nak penjelasan, datang tanya. Jangan main tembak mengelirukan orang. Awak tak faham apa-apa, kenapa kita buat satu keputusan tiba-tiba main tembak. Kerana ada cita-cita nak bertanding kat kursi tu. Janganlah begitu ya. So kita kena faham ya, ada strategi, ada sebabnya dan kita dapat dia punya apa ni? Dia punya timpal balas. Ya, kita sokong dia, dia sokong kita. Ya, betul. Ya, kalau kita tak buat begitu, kita tak sokong dia, dia bergaduh. Kita bergaduh, kita berentak. Jadi 4 penjuru. Masuk muda masuk sendiri, pejuang masuk sendiri, warisan masuk sendiri. Habislah. Ya, apa maknanya? Itu apa konsep kemah besar yang kita cakap? Itulah pendekatan yang paling bijaksana dan paling berkesan. Lalu bila kita dah buat satu keputusan, kita dah bincang, kita kata okey kemah besar, mana kita nak berpakat, biar kita jujur dalam berpakat. Dia dapat kelas A, kita dapat kelas A. Dia dapat kelas B, kita dapat kelas B. Janganlah semua kelas A kami ambil, kelas B pun kami ambil, kelas C pun kita ambil, kelas F je lah untuk kamu. Pakat apa tu? Apa tu? Dia macam dululah bila GE 14. Kenapa tu? Bila amanah serahkan kerusi Titi Wangsa. Ya, saya ingat lagi tu. Bagaimana dengan kita menyerahkan kerusi Titi Wangsa itu, maka tercapailah kerjasama dan gabungan yang lebih mantap. Sehingga Tun Mahathir pun kata amanahlah yang telah menjayakan usaha pembentukan Pakatan Harapan. Saya ingat tu. Kerana kita beri kursi yang kita tahu dah boleh menang. Ya, amanah wilayah pun dah mengamuk. Tu satu-satunya kerusi yang ada pada amanah di wilayah, tapi kita serah. Kenapa? Kerana kita nak dengan itu walaupun dia menang kat Titi Wangsa, kita menang di banyak-banyak tempat yang lain. Sampai contoh, kita membentuk kerajaan. Itu contoh yang sangat bagus tu sebenarnya tu. Yalah, pasal dia saling menyokong kita. Kan? Macam saya dah cerita dulu kan, yang macam keputusan di di Shah Alam. Orang kata oh ni tak anulah apalah. Hakikatnya PRU 13, BN dapat 38,000 undi. Saya dapat 48,000 undi. Menang 10,000. Masuk PRU 14, PAS masuk, dia menang 15,000 undi. Sepatutnya saya kalah.
Pasal saya punya majoriti hanya 10,000. Yang 15,000 tu yang daripada sokongan saya tu. Yang dapat 48 tu. PAS dulu kan dia bersama kan. Dia keluar, dia bawa lari 15,000. Sepatutnya BN menang pasal majoriti saya hanya 10,000. Tapi BN undi yang 38,000 menurun hingga 22,000 je. 16,000 yang daripada sokong BN sokong saya. Kenapa? Ni kalau ialah macam-macam lah kan. Tapi bagi saya ianya adalah kerana bersatu di bawah Tun N telah bersama kita. Dengan itu undi BN pecah. Sokong kita. Lalu walaupun strategi UMNO tu memang dia nak pecahkan sokongan untuk Pakatan Harapan, dengan dia tarik keluar PAS, dengan diberikan macam-macam punya kepada PAS pun terikut-ikut. Hilang 15,000 undi, tapi saya menang balik 16,000 daripada BN. Itu yang saya menang. Tapi kalau kita tak fikir, maka kita kata alah memanglah orang memang dah tak nak dah pada BN, cakap senang jelah kan. Tapi tak begitu, tak semudah itu. Ada dia punya tindakan-tindakan yang perlu, yang telah kita lakukan, yang telah memenangkan kita. Kita berikan Titi Wangsa satu kursi. Tapi dengan itu kita menang di Shah Alam. Kita satu kursi juga. Kalau tak, kita tak tahu apa keputusannya. Dan itu juga membuktikan kebijaksanaan yang seperti mana Wabi sebutkan tadi. Segala ini dibincang. Saya nampak sebenarnya di peringkat Majlis Presiden membincangkan benda secara tuntas. Tapi ialah hal-hal begini mungkin penjelasan di bawah termasuk dengan ahli-ahli penyokong juga. Inilah ruangnya untuk faham bersama dengan John Channel ni. Wabi pun dah menjelaskan seperti ini. Okey, Wabi dah